Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Petunjuk Tariqat ke Jalan Akhirat. Kitab Risalah Al-Ma'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidil salihin radhiyallahu ankum ila an qala. Muka surat 16. Jangan campur aduk niat buruk dengan niat yang baik. Jangan campur aduk niat buruk dengan yang baik. Kemudian apabila niat yang buruk itu bergantung dengan amalan yang baik, nescayalah dia akan merosakkannya dan menukarkannya menjadi buruk. Umpamanya seorang yang menukarnya menjadi seorang yang mengamalkan amalan yang soleh, tetapi maksudnya ialah untuk memperoleh harta kekayaan atau pangkat kedudukan. Sebab itu berusahalah wahai saudaraku untuk menjadikan niatmu dalam segala amal ketaatanmu itu tertumpu hanya kepada menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian jadikan niatmu dalam menjalankan segala amalan yang mubah itu semata-mata kerana bertujuan untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan ketahuilah bahawasanya dalam suatu amalan itu boleh terkumpul niat-niat yang banyak, dan bahawasanya orang yang mengamalkannya akan memperoleh buat setiap niatnya pahala yang cukup. Misalnya dalam ketaatan, bahawa dia berniat membaca Al-Quran itu kerana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya orang yang membaca Al-Quran itu memanglah dia bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian dia berniat hendak mendapat atau mempelajari ilmu dari Al-Quran kerana memanglah Al-Quran itu induk segala ilmu. Kemudian dia berniat hendak memberikan manfaat kepada orang yang duduk mendengarnya dan orang yang turut mendengarnya dan lain-lain yang seumpama itu dari niat-niat yang soleh dan baik. Dan misalnya dari yang mubah, anda meniatkan makan minum anda kerana menurut perintah Tuhanmu yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Anda boleh juga meniatkan dengan makan itu untuk bertakwa, membuat ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping tersebabnya ucapan syukur dari mulutmu terhadap Tuhanmu, kerana dia telah berkata dalam firman-Nya, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Surah Sabah ayat 15. Maka kiaskanlah dari dua misal tersebut di atas tadi selainnya daripada bermacam-macam ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Tetapi jangan lupa memperbanyak niat-niat yang baik sekadar yang terdaya olehmu. Naam, ada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad membicarakan tentang batasan-batasan yang perlu diberi perhatian di dalam niat. Niat amalan hati. Niat memaksudkan di dalam amal kerana Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan itu adalah seseorang tidak boleh mencampur adukkan niat yang baik dengan niat yang tidak baik. Seperti seseorang yang dia salat kerana Allah tapi pada masa yang sama untuk dipuji orang, maka pada niatnya bercampur antara kerana Allah dan mengharapkan pujian, maka terbatallah pahala ibadah yang ia lakukan itu. Seseorang berniat di dalam perbuatan ibadahnya atau perbuatan maksiatnya, berniat yang baik. Contohnya, saya mencuri untuk saya bersedekah, maka tidaklah ini menjadi satu alasan niat yang baik dengan cara yang mungkar. Atau seseorang yang dia melakukan perkara maksiat, contohnya mencuri untuk menyekolahkan anak, riba untuk membantu keluarga yang sakit, contohnya, maka niat yang baik seperti ini maka bukanlah menjadi atau
ingin membantu sebagai amalan ibadah, tidak boleh untuk dilakukan dengan cara yang mungkar. Ini di dalam niat tidak diperbolehkan. Niatnya baik tapi perbuatannya mungkar atau maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, dianjurkan untuk kita menanamkan niat yang banyak walaupun dalam satu amal, satu perbuatan. Diberi contoh di sini, orang baca Quran. Apa tujuannya baca Quran? Ya, saya baca Quran supaya saya dapat pahala, niat. Supaya saya boleh memberikan hak rumah yang dibacakan Quran. Karena rumah dibaca Quran akan nampak cahaya rumah oleh penduduk langit. Saya niat baca Quran supaya rumah saya dinampak oleh penduduk langit. Contohnya, saya baca Quran tujuannya adalah supaya memperdengarkan kepada orang lain. Sebelah kanan kiri tak ada orang. Jin kan ada, malaikat kan ada. Saya baca kuat-kuat supaya jin boleh dengar. Paham tuh? Tapi jangan tunjuk saja muka jin itu. Atau malaikat contohnya. Niat seperti ini dia akan memberi kesan pahala kepada orang yang berniat. Ibadahnya baca Quran, niatnya ada 3, 4, ada 5. Orang makan, ya kan? Contohnya di sini, hal yang harus hukumnya mubah. Makan, tapi makan dia, saya makan apa sebab Allah suruh saya makan. Kulu washrabu. Allah suruh dalam Quran makan dan minum. Saya makan karena Allah suruh. Allah sebut dalam Quran makanan itu rezeki dari Allah. Untuk kita menikmati, saya makan menikmati rezekinya Allah Ta'ala. Saya makan untuk bersyukur karena Allah perintahkan setelah mendapatkan nikmat diperintahkan untuk bersyukur. Saya makan rezeki Allah sebagai mengingati kepada Allah dan untuk bersyukur kepada Allah. Sudah berapa niat? Ada 3. Tambah lagi 4. Saya makan untuk apa? Supaya makanan jadi energi untuk saya buat taat kepada Allah. 5 niat. Makan je. Mungkin tom yam ke wala. Tapi dapat pahala disebabkan oleh kerana niatnya. Sama juga yang lainnya. Kita ingin bermusafir, nak cuti dengan keluarga, pasang niat, nak sholat jamaah, nak kasih happy keluarga, nak silaturahim semakin kuat, nak ziarah keluarga yang ada di situ, nak ziarah masjid, nak pasang niat yang baik. Kita bangun rumah. Untuk apa kita bangun rumah? Ya kan? Untuk penuhi hak keluarga, untuk menjadi sebab keamanan dan keselamatan, kenyamanan bagi keluarga, untuk kita dapat bersama dengan keluarga, untuk menerima tetamu, untuk membuat majlis. Maka niatnya akan menjadi sebab pahala pada bangunan rumahnya. Sama juga kalau niatnya yang batil. Pergi melancong dengan keluarga, apa tujuannya? Nak tengok konser. Dosa dengan niatnya tadi sudah. Bangun rumah, apa tujuannya? Supaya orang kampung nampak aku punya rumah hebat. Dosa dengan niatnya. Pasang niat dalam perkahwinan, apa tujuan kita berkahwin? Perintah Allah, sunnah Nabi, nak jaga kehormatan, nak memimpin keluarga, nak memberi nafkah kepada keluarga, nak mendidik, nak mengajar, nak jadi imam. Berapa niat kita boleh untuk dapat pahala dengan niat hanya dengan perkahwinan itu? Sama juga dengan apa saja amal kita lakukan, jangan diketepikan niat. Kita mengandung, ya kan? Itu kisahnya Siti Henna, ibunya Siti Maryam. Saya bernadar janin nak jadikan orang khidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitunya begitu. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita nak buat, pastikan ada niat yang baik. Keluar pergi kerja. Untuk apa kita kerja? Ya perintah Allah cari rezeki. Saya nak bagi nafkah sampai keluarga. Jadi ibadah kerjanya. Faham dong? Falhasil apa saja yang kita nak buat, iringi dengan niat. Wallahu taala a'lam bis-shawab.